perlulah nak study lebih lagi disebabkan oleh kita buat revision lagi. So kamu boleh fokus kepada subjek-subjek yang lain, tapi dalam masa yang sama subjek sains ni perlu fokus jugalah. Cuma ini kelas ini dapat membantu kamu lagi dah untuk ujian selaras minggu hadapan. So acid and alkali. Untuk acid dan alkali, dalam tajuk ini akan kamu telah belajar dua subtopik, okay, properties of acid dan juga alkali dan juga neutralization. Okay, dua subtopik ini yang kamu dah belajar sebelum ini. Baik, seterusnya subtopik yang pertama adalah properties of alkali, acid dan juga alkali. So ini contoh-contoh dekat dalam buku teks acid dan juga alkali, hydrochloric acid, vinegar, sodium hydroxide dan juga soap water. So cikgu nak tanya ciri-ciri untuk asid dan juga alkali. Kejap. Okey. So pH value untuk asid dan juga alkali. Tolong respon pH value. Kalau untuk asid pH value dia macam mana? Kita dah belajar. Kurang asid kurang daripada 7. Okey, kurang daripada 7. Kalau untuk alkali? More than 7. lebih dari 7. Lebih daripada 7. Okey. pH tu stand for apa? Respon. P tu stand for apa? H tu Potential hydrogen. Okay, good. Potential untuk hydrogen. Okay, cikgu dah pernah terang sebelum ni. Baik, seterusnya taste. Kalau untuk acid macam mana taste dia? Respon. Rasa. Sure. Hampir semua masam. Masam, sour Okay. Kalau untuk alkali? Bitter. Bitter. Okay. Bitter. Good. Corrosiveness. Okay. Untuk penghakisan. Kalau untuk acid dia menghakis ataupun tidak? Korosif. Okay. Menghakis. Kalau untuk alkali? Menghakis. Korosif. Menghakis. Okay, menghakis. Okay, seterusnya effect of blue dan juga red litmus paper. Kalau untuk acid, dia menukarkan apa kepada apa? Respon? Menukarkan Biru paper ke litmus merah. kepada merah. Biru litmus paper kepada merah. Kalau untuk alkali? Merah ke biru. Merah kepada biru. Okay, untuk reaction with metal, yang mana yang react dengan metal? Acid dan juga alkali? Acid. Okay. Alkali react kepada metal ataupun tidak? Tak. Okay, so acid yang react pada metal dan juga alkali does not react with metal. Okay, so kalau untuk acid react with metal to produce hydrogen gas. So macam mana kita nak test hydrogen gas tersebut ada ataupun tidak? Dengan menggunakan test apa? Respon? Ada sebelum ni cikgu pernah beritahu. Api. Menggunakan apa? Ni menggunakan apa? Hello, seorang pun tak ada beritahu ke? Line tape. Splinter. Burning wooden splinter. Splinter. Kita masukkan burning wooden splinter di dalam test tube ini, di mana di dalam ini ada asid, okay, hydrochloric acid. So bila kita masukkan, macam mana kita tahu bahawa ada hydrogen gas? Respon? Bunyi pops. Nanti dia buat bunyi pop. Okay, good. Dia ada bunyi pop sound. Masukkan saja dah ada bunyi pop. So kita tahulah bahawa ada hydrogen gas. Kalau tak bunyi pop, bermaksud kalau burning wooden splinter tu kita masuk, tak bunyi pop, bermaksud tidak ada Hydrogen. tidak ada hydrogen. Okay, kalau tak bunyi pop, tak ada hydrogen. Kalau ada bunyi pop, bermaksud ada hydrogen gas lah. Okay, good. Seterusnya, the role of water in showing the properties of acid and alkali. Kalau kita nak test untuk acid dan juga alkali, kita nak tahu bahawa behavior ataupun sesuatu properties untuk acid dan juga alkali, kita perlukan air. Sekiranya tidak ada air, boleh tak kita nak test untuk acid dan juga alkali? Respon? Kalau tak ada air? Tak boleh. Tak boleh. So kita kena ada bantuan untuk air. Okay, tak boleh. Kena ada bantuan untuk air. Okay, baik. Seterusnya, acid dan alkali substance. So, ini contoh-contoh acid dan juga contoh-contoh untuk alkali. So, dia ada indikator yang digunakan untuk kita test bagi acid dan juga alkali. Dua benda ini memang kamu dah tahu. Litmus paper ni, blue tukar kepada red, red tukar kepada blue dan juga tak tukar langsung. Okay, untuk blue dan juga red. Okay, yang blue litmus paper, red litmus paper ni settle. Okay, untuk phenolphthalein,
universal indicator dan juga metal orange ni, yang ini yang kamu perlu ingat. Okay, kalau dalam exam dia tanya, kamu hanya perlu ingat berkaitan dengan neutral dulu, barulah kamu tengok kepada acid dan juga alkali. Kalau phenolphthalein contohnya, neutral dia colorless. Kalau kita test dengan acid, dia still warna yang sama, colorless juga. Tapi kalau kamu test untuk alkali, dia jadi alkali, so warna dia akan jadi pink lah. Okay, universal indicator, ingat, universal indicator dia punya neutral dia adalah warna hijau. Lepas tu bila dia acid dia jadi warna red, kalau untuk alkali dia akan jadi warna blue. Kalau untuk bahagian metal orange, permulaan dia yellow untuk neutral lah. Bila dia bertukar jadi acid, dia jadi red. Kalau bertukar menjadi alkali, dia akan jadi yellow juga. Sama juga warnanya. So 3 benda ini yang kamu perlu ingat untuk indikator apabila dia dalam keadaan neutral, dalam keadaan acid dan juga dalam keadaan alkali. Yang blue dengan red ni cikgu dah tak ada masalah dengan kamu sebab kamu memang dah tahu berkaitan dengan benda tu. Okay? So 3 ni phenolphthalein, universal indicator dan juga metal orange. Okay? So 3 indikator ni kamu perlu ingat. Okay, baik, seterusnya. Strength of acid dan juga alkali. So, kejap, cikgu nak test balik, nak test sikit. So, pH value 7 tu neutral. 7 dan ke bawah, dia akan jadi acid. So, cikgu nak tanya, antara nombor 0 dan juga nombor 5, mana acid yang lebih kuat? Respon? Kosong. Kosong. Makin Kosong. ke bawah, acid dia makin kuat. Okay. So makin ke atas dia akan alkali, dia akan jadi alkali. So di antara nombor 8 dan juga nombor 6, nombor 6 lah. Di antara nombor 8 dan juga nombor 10, mana alkali yang lebih strong? Respon? 8 dan juga 10. 8 dan juga 10, mana alkali yang lebih strong? 10. 10. Makin meningkat numbering untuk pH, makin tinggi ataupun makin kuat strong untuk sifat alkali. Okay. Baik. Seterusnya, so uses of acid and alkali in daily life. So ada kegunaan untuk asid dan juga alkali di dalam kehidupan seharian. So ammonia solution is used to produce fertilization. So cikgu dah pernah terang sebelum ni, ammonia solution ni, ammonia asid ke alkali? Respon? Dalam agriculture kita guna ammonia, kita tabur-taburkan dekat bahagian atas tanah. So ammonia ini asid ke alkali? Respon? Alkali. Okay. Alkalis. Pelan. Alkali. Alkali dia macam tak confident lah. Alkali. Oh, okey, betul, alkali. Sebab apa kita letak alkali dekat bahagian tanah? Respon? Sebab tanah tu ada asid. Nak natural ke tanah yang good. Nak terakhir. naturalkan, okey. Tanah tersebut acidic, so kita taburkan ammonia solution untuk memastikan acidic campur dengan alkali, dia akan jadi neutral. Okey, bagus. Faham? Baik, seterusnya ini adalah contoh-contoh bahan-bahan untuk asid, tartaric acid, carbonic acid, sulfuric acid, vinegar. Okey. Ini contoh-contoh asid, contoh-contoh alkali. Okey. Selalunya kalau contoh-contoh untuk alkali ni adalah dalam kehidupan seharian kamu guna dalam untuk bentuk sabun lah. Sebab apa kamu perlu guna shampoo? Respon? Shampoo tu ada rambut. okey, naturalkan rambut. So shampoo tersebut bersifat respon? Alkali. Alkali. So yang acidic tu yang kat bahagian mana? Rambut. Peluk kepala. Rambut. Rambut. Bahagian kepala atau rambut. Pelum tersebut. Okay. So kita letakkan shampoo untuk kita neutralkan balik. So asid campur alkali dia akan jadi neutral. Okey, habis. Seterusnya kita pergi kepada subtopik 6.2, neutralization. Cikgu dah terangkan pada kamu sebelum ini, bila asid campur dengan alkali, dia akan menghasilkan 2 produk, iaitu salt dan juga water. Okay, salt ini dia adalah yang telah dineutralkan lah, maksudnya dia dah terjadi neutral. Dia tak bersifat asid, dia tak bersifat alkali. Sebab asid dan juga alkali dia bergabung, so dia akan jadi neutral. So neutral tersebut itulah salt, garam. Okay, garam So, cikgu dah pernah terang kepada kamu, hydrochloric acid campur dengan sodium hydroxide. Sebab apa nama dia sodium chloride? Sebab apa sodium dekat bahagian sini dia bercampur dengan chloride dekat bahagian hydrochloric acid supaya dia jadi salt. Sebab apa dia boleh bergabung di antara sodium dan juga chloride? Tolong respon.
Ingat tak sebelum ni cikgu pernah terang pada kamu sebab apa sodium dengan klorat dia boleh cantum antara satu sama lain atau bond satu sama lain? Sebab Positif ni kan? ya betul, positif dan juga negatif. Okey. So kalau untuk bahagian sini hidrochloric acid dan juga sodium hydroxide, so yang hidrochloric acid klorat ini adalah klorin ini adalah negatif, sodium adalah positif. So positif campur dengan klorin negatif dia akan jadi sodium klorat. Okey, neutral ataupun salt campur dengan water. Okey. So cikgu nak tanya sikit lah, test sikit. Nitric acid, okey dengar, nitric acid campur dengan potassium hydroxide. Nitric acid campur dengan potassium hydroxide. Dia akan hasilkan dua produk. Apa dia? Tolong respon. Potassium nitrate. Potassium Potassium nitrate. nitrit dengan water. Okey, good. Potassium nitrate dan juga water. Okey, good. Bagus. Seterusnya, kita test lagi. Hydrochloric acid. Okey, hydrochloric acid dicampurkan dengan sodium, tadi sodium lah kan? Potassium hydroxide. Hydrochloric acid campur dengan potassium hydroxide. Dia akan menghasilkan dua produk. Apa dia? Potassium klorat. Potassium klorat dengan water. Potassium klorat campur water. Okey, good. Baik, seterusnya. Kita satu lagi. Okey, sulfuric acid. Sulfuric acid campur dengan sodium hydroxide. Sulfuric acid campur dengan sodium hydroxide. Dia akan menghasilkan dua produk. Apa dia? Sulfuric acid campur sodium Sulfide. Sodium sulfate. Okey, sodium sulfate campur dengan Water. 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 Sodium sulfate campur dengan water. Okey, good. Okey. So kamu dah tahu lah berkaitan dengan asid campur dengan alkali, so akan terhasilnya salt dan juga water. Nama salt tersebut pun kamu dah tahu. Disebabkan oleh dia punya charge yang berbeza, okey, ion yang berbeza, positif dan juga negatif. So disebabkan itu dia akan gabung di antara satu sama lain. So ini kalau kamu tengok dalam soalan nanti, kalau ada gambar raja berkaitan dengan dia ada guna burate, dia guna hydrochloric acid dan juga dekat bahagian bawah ini dia akan gunakan sodium hydroxide. So hydrochloric acid campur dengan sodium hydroxide, ini proses apa? Tolong respon. Asid campur dengan sodium hydroxide. Ini proses apa? Eksperimen ni proses apa? Neutralization. Okay, good. Neutralization. Dia nak meneutralkan di antara hydrochloric acid dan juga bahagian bawah ni adalah sodium hydroxide. Asid bahagian atas, alkali dekat bahagian bawah. So, dia guna phenolphthalein. Ingat balik yang atas tadi tu, ini indicator tadi tu. Ada 3 indikator yang cikgu minta kamu ingat. Yang baru untuk kamu. Phenolphthalein, metal orange dan juga satu lagi apa? Universal indicator. Ya, betul. Universal indicator. So, untuk phenolphthalein, bila kamu buat eksperimen, sekarang ni phenolphthalein campur dengan sodium hydroxide. Sodium hydroxide ini asid ke alkali? Tolong respon. Alkali. Alkali, okey. Untuk permulaan eksperimen, sodium hydroxide dengan phenolphthalein campur sekali dekat bahagian dalam conical flask. So, alkali campur dengan phenolphthalein. Untuk permulaan, warna dia warna apa? Tolong respon. Warna pink. Warna pink. Okey, Pink. sebab alkali warna pink kan. So, dia permulaan warna pink. Okey. So, asid bila campur dengan bahagian alkali, last kali dia akan jadi neutral. Neutral akan jadi warna apa? Tolong respon. Colorless. Colorless. So, kita kena tunggu sehingga bahagian dalam conical flask ni jadi colorless, barulah kamu tahu bahawa bahagian sodium hydroxide tersebut dia telah jadi neutral. Okey? Di mana dia telah bertukar warna menjadi colorless. Okay, good. Seterusnya, application of neutralization. Okay, so ini yang cikgu pernah tunjukkan pada kamu sebelum ni. Kita kena berus gigi, kita kena shampoo rambut, kita kena letakkan sabun kat bahagian badan untuk proses
neutralization di dalam kehidupan seharian kita. Okey? So dalam kehidupan seharian juga untuk tanah juga kita kena letakkan contohnya amonia tadi tu. Okey? Alkali campur dengan asid untuk bahagian dalam tanah, so dia akan jadi neutral untuk tanah tersebut. So bila neutral maksudnya kalau kamu tanam pokok dia akan senang untuk tumbuhlah, grow. Okay, so fabric juga dalam benda yang sama, dia alkali, so dia akan neutralkan balik. Untuk bahagian, dekat bahagian sungai, acidic waste, so kita kena taburkan benda-benda alkali dekat bahagian sungai tersebut untuk memastikan bahawa dia akan jadi neutral kembali. Okay, habis untuk revision bagi tajuk yang ke-6. Okay, so kita buat exercise. Okay, ready dengan kamu punya exercise. Cikgu akan sebut nama siapa saja, cikgu akan sebut nama. Lepas tu kamu tolong jawab lah. Okay. Sebab cikgu dah remind pada kamu untuk buat exercise ni. Okay, baik. Okay, ready. Insan yang bertuah untuk jawab soalan nombor 1 adalah Syahmi. Tolong buka mic Syahmi. Syahmi. Ya cikgu. Okey, baik. Soalan nombor 1. Baca soalan dan juga berikan jawapannya. Kamu tak buat? Buat kan? Buat cikgu. Okey, baik. Soalan nombor 1. Acid and alkalis can show properties in the presence of liquid. Presence of liquid. Macam tak tepat je liquid tu. Kawan-kawan tolong bantu. Liquid. Presence of water. Okay, water. Okay, boleh Syahmi? Water. Liquid tu tukar dengan water. So kita guna air sebenarnya. Liquid tu dia umum. Okay, liquid oil pun boleh jadi liquid juga. Okay, so kita gunakan water. Boleh Syahmi? Boleh cikgu. Okay, water. Okay, baik. Terima kasih Syahmi. Baik, seterusnya soalan nombor 2. A dan B lah dijawab. Ini macam senang je ni. Okay, insan yang bertuah. Khadijah, tolong buka mic. Khadijah ni respon ke tak ni? Khadijah? Berapa kali lah cikgu panggil Khadijah ni? Calling for Khadijah. Kadang-kadang ada pelajar yang dia buka saja, lepas tu dia pergi tidur balik. Ke dia punya mic problem ke apa ke, cikgu tak tahu lah. Tapi selalunya kalau kamu dah pakai gadget yang pakai laptop ke apa ke, boleh je cakap sebenarnya. Calling for Khadijah untuk third time. Ada? Tengok tak ada. Kita tukarlah. Aina Afrahana. Aina? Buka mic? Ya cikgu. Boleh dengar tak? Okey. Okey, boleh dengar. So, soalan nombor 2, A dan juga B. Jawab dua-dua. Acid changes the damp blue litmus paper into red. Okay, blue litmus paper into red. Okay, itu adalah untuk 2A, blue, red. Okay, seterusnya. B, alkali changes the damp red litmus paper into blue. Okay, red litmus paper into blue. Okay, red kepada blue. Okay, terima kasih Aina. Baik, seterusnya number 3. Insan yang bertuah adalah Azizan. Azizan, buka mic. Okay, soalan nombor 3, A, B, C. Tolong statekan 3 properties of acid. A, taste sour. Okay, taste sour, sour lah. Dia masam, okay. Rasa dia masam, okay. Taste sour, okay, itu A. Baik, B. B, corrosive. Okay, dia bersifat menghakis, korosif B, korosif. C. pH value less than 7. Okay, pH value dia less than 7. Selain daripada 3 properties, ada lagi tak properties yang kamu nak tambah Azizan? Yang kamu tahu tentang acid? Nah, yang tadi kamu belajar tadi tu. Ke tak ingat dah Azizan? Tak tahu cikgu. Siapa yang boleh tolong Azizan? Selain daripada 3 properties ni, apa lagi properties untuk acid? Nah, kelas. Acid changes litmus paper, blue to red. Blue to red. Tadi, okay, betul. Berkaitan dengan litmus paper, dia tukar daripada blue kepada red. Okay. Selain daripada tu, ada lagi tak?
Satu lagi. Red. Red. Apa yang red? Reacts with metal. Dia react dengan metal. Okay, dia bertindak balas dengan metal. Okay. So dalam konteks kamu ada 5 lah properties. Dalam soalan ni dia minta 3 sahaja. Okay, baik. Terima kasih Azizat. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Pelajar yang bertuah Salimah. Tolong buka mic Salimah. Salimah. Okey, soalan nombor 4. Sila jawab. State three properties of alkalis. Okay, pH value more than 7. okay, more than 7. Okay, A, pH value more than 7. B, Phase bitter. taste bitter. Doesn't metal. Okay. C dia adalah apa dia? Doesn't react with metal. Okey, dia tak react dengan metal. Okey, 3 yang Salimah dah bagi tahu. Yang kita belajar adalah 5. Boleh tak Salimah bagi tahu 2 lagi? Selain daripada yang 3 kamu bagi tahu tadi tu. Untuk alkali. Okey, litmus paper dulu. Okey, Salimah, litmus paper macam mana? Dia tukarkan? Turns red to blue. Okey, turns red to blue. Red litmus paper kepada blue. Okey, satu lagi. Kamu sentuh tentang korosif tak tadi? Dia Satu lagi berkaitan dengan apa? dia tak menghakis. Dia tidak menghakis. Ya ke alkali tak menghakis? Korosif. Dia menghakis dan Salimah. Okey, asid dan juga alkali kedua-duanya menghakis. Boleh Salimah? Boleh cikgu. Okey. Baik, seterusnya soalan number 5, insan yang bertuah. Untuk jawab soalan nombor 5 ini adalah putera. Putera nak tukar kelab kan daripada bola tampar pergi ke bola keranjang. Putera? Oh, putera. Ya, cikgu. Buka mic. Okey, baik. So, jawab soalan nombor 5. Acid react with metal. Yang acid react with metal tu Betul. Cikgu, saya baru masuk ni. Minta maaf cikgu. Tengok, baru masuk pula. Dah buat belum exercise ni? Saya jawab hydrogen gas. Okay, good. Acid react with metal to release hydrogen gas. Ya, betul. Okay, to release hydrogen gas. Okay, example. Tolong beritahu apa jawapan dia, 2 produk yang terhasil ni. Jawapan saya ke? Yalah, jawapan kamu lah soalan nombor 5 ni. Okay. Hydrochloric acid tambah magnesium ke chloride magnesium tambah hydrogen gas. Magnesium chloride. Terbalik kamu. Okey. Magnesium chloride campur dengan hydrogen gas. Ya, betul. Kalau dekat bahagian sini, magnesium selalunya kalau kita punya dalam konteks dia akan tulis magnesium hydroxide, betul? So kalau magnesium hydroxide dia akan jadi dalam bentuk liquid di mana dia akan jadi water. Tapi dekat bahagian sini, sekejap. Okey, hydrochloric acid dah macam biasa lah. Kamu pernah dengar lah sebelum ni, acid. Okey, hydrochloric acid campur dengan magnesium sahaja. Kalau sebelum ni dalam buku teks kamu dia akan tambah dengan hydroxide. Okey, hydroxide. So kalau hydroxide dia akan jadi water kat bahagian sini. Okey, tapi untuk soalan ini kalau untuk soalan ini dia hanya material dia adalah magnesium sahaja. So campur dengan hydrochloric acid. So dia akan jadi magnesium chloride. Okey, nama yang sama saja, magnesium chloride. Campur dengan gas. Gas tersebut dia akan release hidrogen dekat bahagian sini. So di sini juga hydrogen. Okey, hydrogen. Magnesium chloride campur dengan hydrogen. Okey, dia bukannya air. Sebab apa bukan air? Disebabkan oleh ni magnesium sahaja, bukannya magnesium hydroxide. Kalau magnesium hydroxide barulah dia akan terhasilnya air. Sebab air, siapa tahu chemical equation untuk air H, kita pernah bincang sebelum ni. H apa? H2O. H2O. Itu hidrogen. H2O. Okey.
gas sahaja H ataupun H2, okay, hydrogen gas. Okay. So disebabkan oleh oksigen ni datang daripada mana? Datang daripada hydroxide. Kalau magnesium hydroxide barulah boleh terhasilnya air H2O. Tapi kalau magnesium saja dia akan menghasilkan gas saja, so hidrogen saja. Okay, tolong ingat. Baik, seterusnya soalan number 6. Insan yang bertuah adalah Iman Afiqah. Iman Afiqah ni boleh buka mic ke tak? Iman Afiqah. Dia tak boleh buka kamera. Mic dia tu. Iman Afiqah, calling for Iman Afiqah. Ya, klik. Ya, okey. Siap, baik boleh. Okey, Iman Afiqah. So tolong. Asid neutral dengan alkali. Okey, senang sangat ni. A adalah asid, B adalah neutral, C adalah alkali. Okey, good. Terima kasih. Baik, seterusnya soalan nombor 7. Arif Fahmi. Arif? Oh, Arif. Ya, cikgu. Okey, soalan nombor 7. Jawapan? Soalan nombor 7. Phenolphthalein universal indicator. Bukan phenolphthalein. Sebut sekali lagi. Phenolphthalein Okey, phenolphthalein. universal indicator. Okey, phenolphthalein universal indicator. Okey, lagi. Metal orange. Blue litmus paper can be used to determine acidic and alkaline substance in daily life. Okay, blue litmus paper. Okay, can determine acid and alkali substance in daily life. So tadi phenolphthalein, universal indicator, litmus paper. Satu lagi apa dah? Metal orange. Okay, metal orange. Okay, so ada 4 yang kamu dah belajar tadi tu. 5 kamu belajar. Satu lagi tu red litmus paper. Tapi red litmus paper kita nak boleh test untuk acid dan juga alkali juga. So ada 5 lah. Okay, phenolphthalein, metal orange, universal indicator, blue litmus paper ataupun red litmus paper. Okay, kita gunakan indicator untuk check bagi acidic ataupun alkaline ataupun neutral. Baik, seterusnya. Terima kasih Arif. Soalan seterusnya soalan nombor 8. Insan yang bertuah adalah Nur Syahana. Syahana, buka mic. Ya, cikgu. Okey, baik. Soalan nombor 8. Write down the color of indicator in the different solution. So, phenolphthalein. Neutral dulu. Kita pergi neutral. Warna apa? Colorless. Okey. Cikgu letak simbol depan je lah. C. C stand for colorless. Okey, acidic dia akan jadi warna apa? Acidic dia jadi colorless juga. Colorless. Alkaline? Pink. Pink. Okay, good. Metal orange. Neutral? Jadi yellow. Yellow. White. Kalau acidic? Jadi red. Red. Good. Alkaline? Dia jadi yellow juga. Yellow juga. Warna yang sama dengan neutral. Yellow. Okay, baik. Seterusnya. Universal indicator. Kalau neutral? Kalau neutral dia jadi green. Green. Okay, G. Green. Acidic? Acidic jadi red. Red. Okay, dia sama dengan metal orange. Acidic dia akan jadi red. Kalau alkaline? Alkaline dia jadi blue. Blue. Okay, so tolong ingat phenolphthalein, metal orange dan juga universal indicator. Ini sahaja yang berbeza sedikit daripada apa yang kamu pernah belajar sebelum ini. Okay, sorry kita tak dapat buat eksperimen. So dari segi warna-warna ni kamu kena ingat sajalah. So ini semua adalah indikator untuk kita check bagi sifat acidic, neutral ataupun alkali. Okay, terima kasih Syahana. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan number 9. Insan yang bertuah adalah Alif Haris. Alif, Kak Ya, Mat. cikgu. Okey. So soalan nombor 9. Ya, cikgu. Okay. Berikan jawapan. Apa benda is the reaction? Jawapan saya neutralization Okay, is the neutralization. reaction that occurs between an acid and alkali. Okay, neutralization kat sini neutralization is the reaction that occurs between acid and alkali to form salt and water. Neutralization. Okay, good. Baik, seterusnya acid campur alkali akan menghasilkan apa?
Asid campur alkali akan menghasilkan salt and water. Okay. Salt dan juga water. Garam dicampurkan dengan air. Okay, salt dan juga water. Tolong bagi tahu jawapan ni sekali. Apa dia ni? Alif. Example ni. Dia akan menghasilkan apa? Hydrochloric acid tambah sodium hydroxide. Okay, good. Jadi sodium chloride tambah water. Sodium chloride campur dengan water. Okay. Ambil perkataan sodium ni, ambil perkataan klorin dekat bahagian sini. Dia akan jadi chloride kalau gabung dengan sodium. So sodium chloride campur dengan water. Siapa ni? Alif. Cikgu nak tukar sikit. Kalau hydrochloric acid campur dengan sodium saja, tak ada hydroxide, dia akan jadi apa? Macam tadi, sebelum tadi. Contoh sebelum ni tadi. Hydrochloric acid campur dengan sodium saja, tak ada hydroxide. Respon? Alif? Oh, Alif. Dah tutup mic dah. Dah pergi dapur dah. Okey. Dah ada dia. Okey, hydrochloric acid kita campur dengan sodium je. Hydroxide ni hilangkan. Okey, so dia akan jadi apa? Dua produk ni. Macam tadi. Contoh macam tadi. Macam yang ni tadi. Magnesium saja kat sini. Okey. Kalau yang ini hydroxide ni hilang. Tak ingat dah. Okey, kelas. Bantu sikit Alif ni. Okey. Alif. Cari jawapan je. Okey, sat dulu. Dia akan jadi apa? Tak tahu. Okey, kelas tolong bantu. Kalau tak ada hydroxide ni akan jadi namanya apa? Sodium chloride dengan hidrogen. Okey, sodium chloride campur dengan gas, hidrogen. Okey, sekiranya tidak ada OH ataupun hydroxide ni. Boleh Alif? Boleh cikgu. Okey. Boleh. Sekiranya tidak ada hydroxide, so dia akan jadi gas. Dia tak jadi liquid, dia tak jadi water. Tapi kalau ada sodium hydroxide, so dia akan jadi H2O lah. Dia akan jadi water. Okey, dan last sekali. Last ke? Okey, last. Soalan nombor 10, insan yang bertuah adalah Rifkah. Tolong buka mic Rifkah. Okey. Sila jawab soalan nombor 10. Slaked lime, which is an alkali, is used to reduce the acidity of soil and water. Okay, good. Soil and water. Tanah dan juga air. Okay, slaked lime ni digunakan. Okay. Siapa ni? Rifkah. Cikgu nak tanya sikit. Slaked lime ini, alamak, dah ada jawapan. Slaked lime ni alkali ke asid? Respon? Alkali. Alkali, ya. Okay, good. Okay, slaked lime alkali, so kita letakkan dekat bahagian tanah disebabkan oleh kita nak hilangkan acidity untuk bahagian tanah dan juga bahagian dalam tanah tersebut ada air. So, tanah dan juga air tersebut. Asid, dia bersifat asid. Okey, terima kasih kepada semua yang telah menjawab tadi. Seterusnya, kita akan sambung dengan tajuk chapter 8. Okay. Revision berkaitan dengan chapter 8. Force and motion. Okay, exercise untuk tajuk ini kamu dah buat. So, kita hanya recall saja balik. Okay, kejap. Chapter 8. Okay. So, kita akan recall saja balik. Kita tengah force and motion. Daya dan juga gerakan. So, untuk daya dan gerakan, kamu belajar dua topik dah sebelum ni. Berkait dua subtopik dalam tajuk ini, iaitu force dan juga effect of force. Daya dan juga kesan-kesan untuk daya tersebut. Okey, daya dahulu yang pertama. Okey. Ke soal jawab. Apakah yang dimaksudkan dengan daya? Kalau dalam soalan tanya, what is mean by force? Respon. Hello, apakah yang dimaksudkan dengan daya? Tarikan atau tolakan. Okey, tarikan ataupun tolakan. Push or pull. Okey, push and pull. Itu maksud untuk daya. Itu sahaja. Okey, push or pull. Ini. Tolak ataupun tarik. Tolong ingat, daya maksudnya adalah tolak ataupun tarik. Okey, push or pull. Okey, baik. So, type of force. Jenis-jenis untuk force. Kita ada gravitational force, kita ada frictional force, buoyant force, elastic force,
weight dan juga normal force. Okay. Dari gravity kamu tahu lah, dari gravity kita jatuhkan barang, semua barang akan jatuh ke bahagian bawah. So disebabkan oleh ada tarikan gravity, so ada daya gravity. Frictional force, daya geseran. Okay. Kalau contohnya pen ni cikgu gerakkan ke bahagian kanan, ni kanan cikgu lah, kanan. Frictional force direction dia ke mana? Tolong respon. Cikgu Kiri. tolak ini ke kanan, friction ke Kiri. kiri. Okay? Kiri. Friction dia punya direction dia berlawanan dengan direction untuk motion tersebut. Motion ke kanan, friction ke kiri ataupun geseran ke kiri. Okey. Seterusnya buoyant force. Okey, buoyant force daya apungan. Daya apungan akan sentiasa menunjukkan direction ke arah mana? Respon. Atas. 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 Okey, daya apungan Atas. akan menunjukkan direction ke atas. Untuk weight, berat, akan menunjukkan direction ke bahagian mana? Bawah. Bawah. Okey. Bawah. Okey, berat. Okey, contohnya cikgu bagi contoh, cikgu mass cikgu adalah 58 kg. Berapakah berat cikgu? Kita pernah bincang sebelum ni. Respon. Mass cikgu 58 kg. Weight cikgu berapa? 580. 580 Newton. Okey, 580 Newton. Macam mana kamu dapat 580? Darat 10. Darat 10. 10. Okey. Darat 10. 58 darat dengan 10, so dapat 580 Newton. So, untuk weight, untuk daya untuk weight, okey. Di mana kita akan darabkan dengan gravity. Gravity tersebut 10 tersebutlah. 58 darat dengan 10. So, dapat 580 Newton. Okey. Okey, normal force. Normal force akan menunjukkan direction dia ke bahagian mana? Respon. Arah untuk normal force ke bahagian mana? Atas. Atas. Okey. Arah ke bahagian atas. Kalau kita tengok dalam gambar ni, apple ini dia ada berat dia. So berat adalah weight lah. Weight akan sentiasa menuju ke arah bawah. So supposedly untuk apple ini sepatutnya dia jatuh ke bahagian bawah. Tetapi disebabkan kamu letak di atas meja, ada satu force yang menyebabkan dia static saja dekat atas meja ni. Tak ke atas, tak ke bawah. So force yang menolak ke atas adalah normal force. So sebelum ni kita pernah belajar kalau contoh untuk apple ini bermaksud bahawa nilai untuk normal force katakanlah nilai normal force adalah 5 Newton. Okey. Weight dia, nilai dia berapa? Sekejap. Okay, kalau normal force dia 5 Newton untuk apple yang letak di atas meja kalau normal force dia 5 Newton, weight dia punya nilai dia berapa? 5 Newton. Ya betul, 5 Newton juga. So nilai dia adalah sama. Disebabkan oleh sama tersebut, apple tersebut dalam keadaan yang statik. Tapi kalau kita ambil apple ni, bawa ke sini, kita lepaskan. Dia naik atas ke dia turun bawah? Turun bawah. Turun bawah. So, Bawah. okey, turun bawah. So, katakanlah untuk weight bagi apple tersebut adalah 5 Newton. Okey, 5 Newton. So, normal force ni, nilai untuk normal force dengan weight tersebut, weight lebih daripada normal force ataupun sama ataupun normal force lebih daripada weight? Normal respon? Weight lebih daripada normal Weight force. lebih daripada normal force. Katakanlah normal force dia 1 Newton saja. Apa dia ni, weight dia 5 Newton. So disebabkan itu dia jatuh ke bawah sebab weight dia lebih lagi daripada normal force. Untuk condition di mana kalau kita letakkan ke bahagian sini di mana apple tersebut jatuh ke bahagian bawah. Okey, seterusnya. Okey, kita ada elastic force. Okey, elastic force. Apabila sesuatu benda tersebut kita stretch ataupun compress, okey, kita renggangkan ataupun kita compresskan dia. Okey, characteristic of force. So untuk force dia ada magnitude dan juga direction. Okey, dia ada nilai dan juga dia ada arah. Kalau contohnya untuk gambar ini, nilai dia berapa? Tolong respon, magnitude dia berapa untuk gambar ni?
10 Newton. 10 Newton. Okey. Magnitude dia 10 Newton. Direction dia ke mana? Tolong respon. Untuk gambar ni. Ke kiri. Okay. Direction dia ke kiri. Okey. Sama jugalah yang macam ini. Force dia ataupun magnitude dia adalah 15 Newton. Arah dia ke kanan. Dia tarik dia ke bahagian kanan untuk yang bahagian hammer ni. Okey. So untuk force dia adalah dia mempunyai dua perkara iaitu magnitude dan juga direction. Sebab itu kita namakan dia sebagai vector quantity. Vector quantity ni kamu akan belajar dengan lebih lanjut dalam physics form 4 nanti. Okay, kamu akan belajar tentang skala quantity, kamu akan belajar tentang vector quantity. Cumanya dalam form 2 ni dia dedahkan sedikit vector quantity. So vector quantity ni ada dua, magnitude dan juga direction. Contohnya macam ni lah, untuk force, kalau kamu tolak satu benda tersebut, dia mesti akan ada dua perkara. Satu nilai, satu lagi adalah berkaitan dengan direction, arah. So tolak, arah dia ke kiri, nilai dia 10. Okay. Itu adalah contoh untuk force. Okay, measurement untuk force. So instrumen yang kita gunakan untuk kita kira force tersebut. Apa nama instrumen tersebut? Respon? Spring balance. Spring balance. Okay, bukan balance. Spring balance. Okay, spring balance. Okay, unit untuk force adalah apa? Respon? Unit untuk force. Newton. Okay. So Sir Isaac Newton sebelum ni kamu pernah tahu kisah dia. Yang popular tentang kisah untuk Sir Isaac Newton berkaitan dengan apa? Apple jatuh. Apple yang jatuh. Dia discover apple jatuh tersebut. So dia discover ada gravitational force. Okay, ada gravitational force. Okay, so sebab itulah kalau kamu kira untuk force, unitnya adalah digunakan perkataan Newton sebab datangnya daripada Sir Isaac Newton. Okay, so unit of force adalah Newton. Instrumen yang kita gunakan adalah spring balance. Okay. Sekejap, cikgu nak tanya. Kalau 50 gram, ni kalau 50 gram, berapakah weight dia? Gram ni adalah unit untuk mass. Tapi mass unit dia kilogram. So cikgu nak tanya, kalau dalam weight nilai dia berapa? Kejap. Sebelum tu tolong respon. 50 gram nak tukar kepada kilogram. Nak buat macam mana? Respon? Ke tak tahu? Kamu dah belajar okey, bahagi dengan? Bahagi 1000. Good. Bahagi dengan 1000. So tekan kalkulator sekejap kalau bagi 1000 ataupun bagi 1000 dah akan jadi berapa? 0.05. Ya betul, 0.05 kilogram. Okey, so dah dapat untuk kilogram. Sekarang ni weight dia berapa? Daripada kilogram ni nak tukar kepada weight, dia akan jadi berapa? Respon? 0.5. Ya, bagus. 0.5. Macam mana kamu dapat 0.5? 0.05 darab dengan 10. 10. So ni pindah ke sini dia akan jadi 0.5 Newton. So untuk nilai bagi 50 gram untuk pemberat ini, dia punya weight ni adalah 0.5 Newton. Okay. Syarat dia gram ni kena tukar kepada kilogram tu. Dalam fizik nanti kamu akan belajar basic quantity untuk mass adalah kilogram. So apa-apa measurement kena tukar dulu ke dalam kilogram untuk mass. So kalau gram ni kena tukar kilogram lah. Barulah boleh tukar kepada dia punya weight dalam Newton. Okey, baik. Seterusnya. Okay, frictional force ni pun sama juga. Kita akan baca dekat bahagian sini. So, kita akan tahu dia punya daya geseran dia berapa. Okey. So, Newton's third law menyatakan bahawa every action force that is reaction force of the same magnitude but in the opposite direction. Okay. So, kamu belajar berkaitan dengan Newton's third law. Okay, Newton ni dia ada 3 law. Newton first law, Newton second law, Newton third law. Okay, dan dalam syllabus yang kamu belajar ini, kamu belajar third law. Okay, Newton, hukum untuk Newton yang ketiga. Okay, hukum yang ketiga dia menyatakan bahawa force yang dikenakan adalah
magnitude-nya adalah sama tapi dalam opposite direction. Contohnya adalah buku. Kamu letakkan di atas meja. So kalau force ke atas dia ataupun normal force dia 5 Newton. So force ke bahagian bawah berapa? Kalau kita letak atas meja macam ni? 5 Newton. 5 Newton juga. So inilah, kedua-dua relation inilah yang berkait dengan Newton's third law. Okay. Yang menyatakan bahawa same magnitude, nilai yang sama. Atas 5, bawah 5, nilai yang sama. Okay. Tapi direction yang berbeza. Opposite direction. Satu direction ke atas, satu direction ke bawah. Okay. So itu berkaitan dengan Newton's third law. Tolong ingat. Okay. Sama juga macam ni. Dia dalam keadaan yang statik, di mana dia terapung dalam keadaan statik, float dalam keadaan statik. So force ke atas dan juga force ke bawah dia adalah nilai yang sama. Magnitude nilai yang sama, dia punya dalam opposite direction. Satu direction ke atas, satu direction ke bawah. So ini berkaitan dengan Newton's third law. Okay. Sama juga macam ni. Opposite direction, tapi dia punya nilai untuk force-nya adalah sama. Newton's third law. Okay. Okay, baik. Seterusnya, kita pergi kepada subtopik 8.2, effect of force. Kesan-kesan untuk daya. Okay. So, untuk force, dia akan boleh ubah shape, boleh ubah size dan juga boleh ubah direction ataupun pergerakan, motion untuk objek tersebut. Okay, so kalau contohnya sesuatu bola, contohnya objek tersebut dia stationary, tak bergerak, kita kenakan force kepada dia, kita akan menyebabkan bola tersebut ataupun objek tersebut akan bergerak. So untuk force dia boleh menggerakkan benda yang stationary, yang pegun ataupun yang tidak bergerak. Dia boleh stopkan moving object. Benda yang dah bergerak kita boleh stopkan. So force. Okay, force boleh menggerakkan suatu benda ataupun memberhentikan sesuatu benda. Untuk force. Force juga boleh changing the speed. Maksudnya pergerakan untuk objek tersebut permulaan dia perlahan. Dia boleh lajukan lagi. Ataupun permulaan dia dah laju, dia boleh lambatkan lagi pergerakan tersebut. Okay. Dan juga changing direction. Satu, kalau dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, contohnya kamu boleh ubah dia untuk dia bergerak ke arah kiri. Contoh, changing direction. Dan juga change shape. Okay, berubah untuk dia punya bentuk. Okay. Di mana force tersebut boleh ubah untuk bentuk. Okey, baik. Seterusnya, buoyant force. Okey, ada satu formula untuk buoyant force yang kamu perlu ingat. Apa formula dia? Tolong respon. Actual weight tolak apparent weight. Buoyant force is equal to actual weight lagi tolak dengan apparent weight. Okay. Actual weight tolak dengan apparent weight. Tolong bagi tahu cikgu, actual weight ni adalah weight yang macam mana? Contohnya. Tolong respon. Bagi satu contoh situasi untuk actual weight dengan apparent weight. Dah tak tahu lah. Hello? Habis dah. Dah tak tahu lah. Seorang tak boleh cakap lah. Actual weight tolak dengan apparent weight tu. Okay. Untuk actual weight tu, contohnya? Contohnya batu sebelum dimasukkan dekat dalam air. Okay, good. Sebelum kita masukkan dalam air, itu adalah berat apa? Actual ke apparent? Actual. Okay, batu sebelum kita masukkan ke dalam air, kita timbang dulu menggunakan spring balance. So, ya betul. So, dia punya weight dia adalah actual weight. Okay, berat yang asal. Bila kita masuk dalam air, Aina? Itu jadi apparent weight. Okay, bila masuk dalam air, dia namanya adalah apparent weight. So, yang actual akan tolak dengan apparent. So, kita akan dapat buoyant force. Good. Bagus, Aina. Okay. So, actual weight, apparent weight adalah actual dekat bahagian luar air. Apparent kita masukkan ke bahagian dalam air. Okay. So, tolong ingat
So buoyant force adalah actual weight tolak dengan apparent weight. Nanti dalam soalan dia akan bagi sama ada actual weight atau apparent weight. Kadang-kadang dia tak bagi dalam soalan tersebut dia tak bagi terus direct. Okay, actual weight dia nilai dia berapa, apparent weight nilai dia berapa. Tak. Dia akan bagi situasi. Contohnya batu tersebut ditimbang dekat bahagian luar sebanyak 10 Newton. So 10 Newton tersebut adalah apa? Resman? Actual weight. Actual weight. Actual weight. Batu tersebut dimasukkan ke bahagian dalam air, ditimbang dan dia akan jadi nilai dia 5 Newton. So 5 Newton tersebut adalah apa? Apparent weight. Apparent weight. So soalan cikgu, berapakah buoyant force dia? Resman? 5 Newton. So 5. So 5 Newton. 5 Newton. Ya betul. 10 tolak 5. So buoyant force dia akan jadi 5 jugalah. Okay. Okay, so tengok pada soalan Jangan kamu harapkan bahawa dia akan ada perkataan actual, dia ada perkataan apparent. Okay, contohnya macam ni. Batu ditimbang dekat bahagian luar, so dia adalah actual weight. Batu yang ditimbang dekat bahagian dalam air, dia adalah apparent weight. Okay. Okay, density and buoyant effect. Okay, makin tinggi density, so dia akan efek kepada bahagian buoyant force tersebut. Okay, buoyant force tersebut. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, sekiranya yang ini buoyant force lebih daripada weight. Okay. Sekiranya weight objek tersebut dia float ke bahagian atas, so buoyant force lebih daripada weight. Okay, kejap. Bagi satu. Lukis sekejap. Tiga situasi Satu, situasi dia macam ni. Ni dalam air. Okey, dua, situasi dia macam ni air. Benda tu bergerak ke bawah. Okey, satu lagi situasinya adalah air. Benda tu naik ke atas. Okey, ada tiga situasi. 1, 2, 3. Okay. Kita kaitkan antara buoyant force F dengan weight. Buoyant force dengan weight. Buoyant force dengan weight. Okay. So, situasi yang pertama, dia float macam itu saja. Dia tak bergerak ke atas, dia tak bergerak ke bawah. So, buoyant force dengan weight dia kamu nak relate macam mana? Respon? Equal. F sama dengan W. Okay, F sama dengan W. Good. Buoyant force dia sama kedua-duanya. Kalaulah objek tersebut bergerak ke bahagian bawah, lebih bergerak banyak ke bahagian bawah. So, buoyant force dengan weight macam mana? Buoyant force lagi F lagi kecil daripada W. Lebih daripada buoyant force. Weight lebih daripada buoyant force. Ya, betul. Weight dia lebih, berat dia lebih, sebab tu dia turun ke bahagian bawah. Satu lagi situasi yang nombor 3 ni, objek tersebut bergerak ke bahagian atas. So, buoyant force dengan weight, macam mana relationship-nya? Weight kurang. Force itu lagi tinggi daripada weight. Okey, buoyant force lebih tinggi daripada weight. Okey. So tolong ingat tiga perkara ini tengok pada situasi untuk dalam soalan tersebut. So kamu faham Bagus. Okey, baik, seterusnya. Okey, Plimsoll line sebelum ni cikgu pernah terangkan pada kamu dah. Suatu kapal tersebut dia perlukan Plimsoll line untuk memastikan bahawa load yang dia bawa tersebut dia tidak menyebabkan kapal tersebut dia akan karam mengikut pada situasi untuk air yang dia travel. Contohnya kalau dia pergi kepada bahagian air masin, dia pergi kepada tropical freshwater contohnya. Okay, dia ada level di bahagian atas ni. So dia tak boleh bawah lagi, dia tidak boleh melebihi atas lagi daripada level untuk TF ni. Kalau air dia melebihi bahagian TF tersebut, maksudnya dia berbahaya untuk kapal tersebut. Kemungkinan kapal tersebut boleh karam. Okay, so label-label ini merujuk kepada jenis-jenis air di mana kapal tersebut travel Dia pergi air masin, dia pergi air tawar contohnya, dia pergi kepada bahagian winter, dia pergi bahagian summer. Okay, Plimsoll line. Okay, contohnya cargo ship ni, dia ada Plimsoll line kat bahagian bawah ni Okay, baik, seterusnya level. Okay, takat. Okay, baik. So untuk level kita ada fulcrum, load dan juga effort. Dan cikgu dah pernah terang pada kamu sebelum ni, kalau untuk level, cara nak senang ingat untuk
class of level. Class of level ada berapa? Tolong respon dahulu itu. Ada 3. 3. 1, 2, 3. First class level, second class level, third class level. So senang nak ingat, ada satu formula cikgu sebutkan pada kamu sebelum ni. Formulanya adalah apa? FLE. Okay, FLE. FLE. Okay, di mana kesemua yang kamu sebut ni, F ni, L dan juga E ni, kesemuanya berada di bahagian tengah-tengah untuk memastikan kamu ingat kelas level dia. Okay, so first class level dia mesti akan ada fulcrum tengah. Second class level load bahagian tengah. Third class level effort berada di tengah-tengah. Okay. Untuk yang bahagian opening can lead with a spoon. First ke second ke third? Respon? First. Okay. Dia adalah first disebabkan oleh, sebab apa kamu kata first? Apa yang berada di tengah-tengah? Berada di tengah-tengah load. Okay, fulcrum berada di tengah-tengah. Okay, load berada di bahagian kiri, effort berada di bahagian kanan. Okay, seterusnya can opener yang ini, bottle cap ni. First, second, third? First. Okay, first juga. Second. Fulcrum, second? Mana satu ni? First. Ini juga adalah first. Load dekat bahagian sini Load dekat bahagian ni. Fulcrum berada di bahagian tengah-tengah dan juga effort berada di bahagian kanan. Load kiri, fulcrum tengah-tengah, effort dekat bahagian kanan. So, itu adalah first class level. Yang ini? First. First juga. Fulcrum berada di tengah-tengah. Okay, fulcrum berada di tengah-tengah. Ini? Ini moving a nail? First juga. Okay, first juga. Okay, effort, fulcrum dan juga load. Okay. Baik. So classification untuk ni, yang ni cikgu terang-terang FLE fulcrum tengah-tengah, load dekat bahagian tengah-tengah, effort berada di tengah-tengah. So kamu kena tahulah setiap machine tersebut dia berada di dalam kelas level yang mana. Machine dicipta untuk apa? Tolong respon. Ni berkaitan dengan simple machine. So machine dicipta untuk apa? Sebelum ni kita pernah belajar? Memudahkan kerja manusia. Okey, memudahkan kerja manusia. Okey. Memudahkan kerja manusia. Okey, seterusnya moment of force. Okey, kejap. Okay. Moment of force. So moment of force, moment untuk daya. Moment of force allow us to do work easily. The moment of force depend on the force applied and the perpendicular distance of the fulcrum to the force. Okay, so tolong bagi tahu cikgu, apakah formula untuk moment of force? Kita pernah belajar sebelum ni. Moment of force, MOF. Formulanya adalah apa? Tak ingat. Force dengan fulcrum. Ataupun force lah. Force tu load ataupun effort lah. Force lagi darab dengan perpendicular distance from load to force. Okay. Distance daripada load to fulcrum tentunya. Ataupun force to fulcrum. Okay. Force to fulcrum. Okay. Distance daripada force to fulcrum. Force ni boleh terbahagi kepada dua. Sama ada dia boleh jadi load ataupun dia boleh jadi sambung. Satu lagi effort. Effort dan load ni dia adalah benda yang sama. Dia adalah datang daripada force sebenarnya. Okay, sama ada kamu kena tetapkanlah mana satu load, mana satu effort. Okay. So ingat formula ni. Moment of force. Okay. Okay. Dan satu lagi untuk moment of force, dia mesti akan ada direction. Contohnya kalau untuk gambar spana ni. Okay, dia gerakkan. So direction untuk moment of force ni macam mana? Respon? Direction. Clockwise. Okay. Directionnya ada dua je. Clockwise ataupun anti-clockwise. So yang ini adalah mengikut arah jam clockwise. Kalau yang ini, direction of moment of force? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Kalau dia buka pintu, so dia melawan arah jam. Anti-clockwise. Okay. So moment of force formula dia ini macam kamu sebut tadi tu. Okay. So moment
common force. So, bila kamu dah kirakan, dia ada dia punya unit je lah. Berdepend pada soalan lah. Kalau dia nak distance contohnya, unit adalah meter. Kalau dia nak apa dekat sini, dia nak effort, so unit dia dalam bentuk force lah, unit dia adalah newton. Okey. Baik, itu adalah berkaitan dengan moment of force. Baik, seterusnya kita pergi kepada pressure. Apakah formula pressure? Respon. P is equal to? Force bahagi surface area. Okay, good. Force bahagi surface area. P is equal to F over A. F ni force, A ni area. Okay. Force unitnya apa? Respon. Unit. Newton. Area unitnya apa? Panjang darat lebar, length darat length, panjang darat lebar. Length meter, darat dengan meter. So area unitnya apa? Meter kuasa 2. Yeah, good. Meter square. Okay. So bila kamu dah bahagi-bahagikan unit untuk pressure. Apa unit untuk pressure? Yang kita dah belajar sebelum ni? PA. Ha? Apa dia? PA. PA, Pascal. Okay, PA. Ataupun unit untuk pressure, kamu boleh ambil unit yang kamu dah derivekan ni tadi dah. Ni Newton, ni meter square. So dia akan jadi unit untuk meter, unit untuk pressure adalah N. Sambung? M square. M square. Salah. F over A ni kat bawah. So NM ni kuasa 2. Kalau dia kat bahagian bawah, so dia akan jadi macam mana? Nak susun balik? Tak tahu. Bagi 2. NM bagi 2. NM negative 2. Kamu tak belajar kuasa negatif 2 ni? Tak belajar lagi Macam belum. Belum tak belajar lagi. Okey, tak boleh. Sorry. Dia advance sangat bagi tu. Okay, so sama ada Pascal ataupun NM negatif 2. Okay, sekejap. Tengok bahagian bawah ni. Ni. Okay, NM negatif 2 ni. Okay, so sebab apa jadi negatif 2? Sebab M dekat bahagian sini M kuasa 2. Kalau M kuasa 2 ni naik ke atas, dia akan jadi negatif lah. Untuk kita samakan dengan Newton tersebut. So unit untuk pressure boleh 2 Sama ada kamu nak guna Pascal atau kamu nak guna Newton meter negatif 2. Okey. Okey, soalan cikgu. Gajah ni kenapa dia tak tenggelam dekat bahagian pasir? Sebab badan dia besar. Supposedly kalau badan dia besar, force dia besar, pressure dia pun patut besar lah. Tapi sebab apa dia tak tenggelam dekat bahagian tanah-tanah ni? Respon? Kaki dia besar. Apa yang besar kaki tu? Apa yang besar tu? Surface area dia besar. Okay. So kalau surface area besar, kita pergi kepada formula ni balik. Okay. Formula pressure force per area ni. Kalau area ni besar, apa jadi kepada pressure? Makin rendah. Makin rendah. Bagus. Makin rendah. Okay. So taklah tenggelam elephant ni. Okay, baik. So application of pressure. Sebab kenapa ice skating ni dia punya surface area dia rendah? Respon? Sebab apa metabolik ni? Sebab apa? Sebab dia nak kurangkan pressure. Nak kurangkan pressure, area dekat bahagian sini rendah. Nak ada pressure. Nak tinggikan pressure, ya betul lah. Sebab dekat bahagian ice ni kan licin. So dia tinggikan pressure supaya kamu akan lebih stable dekat bahagian ice tersebut. Kalau pressure tersebut kurang untuk kasut bagi boot ini, dia akan menyebabkan kamu senang untuk terjatuh lah. Okay. Untuk XT ni, surface area dia rendah. Kalau area rendah, apa jadi kepada pressure? Tinggi. Okay, pressure dia akan jadi tinggi. Okay. So senanglah kamu nak potong kayu. Okay, baik, seterusnya.
Tractor. Sebab apa dia punya wheels tu big and wide? Tak nak bagi tenggelam. Sebab apa? Pressure Dia nak, rendah. kita nak rendahkan pressure. Sebab itulah kita jadikan tayar tersebut big and wide. Kalau untuk boot, sebab apa dia akan ada yang bahagian start bahagian bawah-bawah ni? Nak tinggikan pressure. Nak tinggikan pressure. So kalau kita letakkan bahagian-bahagian benda ni, dia akan menyebabkan area akan jadi, surface area akan jadi apa? Kecil. Rendah. Berkurang. Okay, surface area rendah, pressure akan jadi tinggi. Okay, good. Okay, seterusnya gas pressure. Okay, kita masukkan air dekat bahagian dalam ni, so akan ada air pressure ataupun gas pressure dekat bahagian dalam ni. So kinetic theory of gas menyatakan bahawa molekul of gas tersebut dia akan collide di antara molekul tersebut dan juga wall of container. Bila collide, dia akan ada force. Bila akan ada force, so dia akan ada pressure. Sebab formula untuk pressure adalah apa? P is equal to, respond. Formula pressure tadi? Force. Force. Area. Surface area. Force. So, this kinetic theory of gas tersebut menyatakan macam mana boleh adanya air pressure disebabkan oleh apa dia ni, molekul untuk udara tersebut dia berlanggar, collide dengan wall of container. Bila collide, dia akan menghasilkan force yang tinggi. Bila force yang tinggi terhasil, pressure akan jadi macam mana? Bila force tinggi, pressure? Respon? Tinggi. Tinggi. Sebab itulah terhasilnya air pressure. Okay? Air pressure itu terhasil disebabkan oleh collision, pelanggaran di antara molekul untuk udara tersebut dan juga wall of container. Okay, baik. So, buat eksperimen, masukkan air, letakkan kat board. Sebab apa kat board tersebut tak jatuh? Respon? Sebab atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure dia tolak kat board tersebut. Okay, good. Okay, sama juga macam balloon tersebut, dia burst sebabkan oleh air pressure yang tinggi. Okay, seterusnya faktor yang mempengaruhi air pressure ada dua, volume dan juga temperature. So, volume, bila kita rendahkan volume, apa jadi kepada pressure? Kita dah pernah belajar sebelum ni. Volume kita rendahkan, pressure akan jadi tinggi. Pressure untuk udara tadi cikgu cakap, macam mana boleh terhasilnya pressure untuk udara? Respon? Sebab ada collide. Ya, betul. Collide. Okay, molekul tersebut dia collide dengan bahagian container. So bila dia collide dengan frequently ataupun dia collide secara frequently tu maksudnya terlalu maksudnya dia frequently apa dia? Berkali-kali. Berkali-kali. Okey. Dia berkali-kali dia berlanggar di antara satu sama lain, dia akan menyebabkan pressure akan jadi makin bertambah sebab force makin bertambah. Okay. So volume berkurang, pressure makin bertambah. Tolong ingat. Baik, seterusnya temperature. Bila temperature increase, apa jadi kepada pressure? Respon? Increase. Pressure akan Increase. contohnya adalah macam tayar kereta. Tayar kereta. Kamu gerakkan kereta tersebut, pressure akan jadi macam mana? Makin tinggi. Sebab bila kamu gerakkan tayar kereta, dia akan berlakunya Menghasilkan tenaga haba. Ya. Sebab apa tenaga haba boleh terhasil? Sebab ada Collision yang banyak. Sebab friction, pergeseran di antara tayar tersebut dan juga road tersebut yang akan menghasilkan heat. Bila menghasilkan heat, so dia akan menyebabkan collision tersebut akan berlaku dengan banyak. So pressure akan meningkat. Okey, baik, seterusnya atmospheric pressure. Budak ni bila dia sedut kotak ni sampai habis air dekat bahagian dalam ni, menyebabkan kotak ni akan jadi kemik. Sebab apa kotak ni jadi kemik? Respon? Sebab ada atmospheric pressure. Atmospheric pressure dekat bahagian luar dengan pressure dekat bahagian dalam kotak tersebut. Macam mana kamu nak bandingkan antara kedua-duanya? Atmospheric pressure lagi besar daripada ni. Air pressure. Atmospheric pressure lagi besar daripada air pressure dalam kotak tersebut. Alamak.
Air pressure dalam kotak tersebut. Okay, atmospheric pressure lebih besar lagi daripada air pressure di bahagian dalam kotak tersebut. Sebab itulah kotak tersebut dia akan jadi kemik. Okay. So ada application sebelum ni. So pelangga kita tolak sahaja. So air pressure dekat bahagian dalam ni akan jadi tinggi ke rendah bila kita tolak pelangga ni? Respon. Air pressure dekat bahagian dalam ni tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Okey, air pressure dekat bahagian ni rendah So air pressure dekat bahagian tepi-tepi blockage ni akan jadi tinggi. Bila kita tarik, dia akan menolak blockage tersebut untuk keluar. Okey. So air pressure dekat bahagian dalam ni rendah, dekat bahagian ni luar ni tinggi. Sebab itulah kalau pelangga ni kamu tolak, kamu nak tarik balik senang ataupun susah? Susah. Susah sebab atmospheric pressure dekat bahagian luar lebih tinggi daripada pressure dekat bahagian dalam pelangga ni. Okey. Sama juga macam hemisphere ini, di mana bila kamu lekatkan kedua-dua hemisphere ini, dia akan menyebabkan bahagian dalam ni vacuum. Dan cikgu pernah terangkan pada kamu sebelum ini, vacuum tu maksudnya adalah apa? Air does not Ada exist. udara. Yeah, no Dia dah air. exist. Tidak ada udara. Kalau tak ada udara dekat bahagian dalam ni, bermaksud pressure dia macam mana? Rendah ke tinggi? Pressure of air. Rendah. Rendah. Pressure dia rendah. So kalau pressure dalam ni rendah, pressure mana yang tinggi? Respon? Atmospheric pressure Yeah, pressure luar ni lah, atmospheric pressure ni tinggi. So sebab itulah kalau untuk hemisphere ni kamu lekatkan, dia sukar untuk kamu tanggalkan. Kamu nak tarik ini susah. Sebabkan oleh dalam ni jadi vacuum, luar tinggi, luar tu akan tolak hemisphere untuk dia bergabung ni antara satu sama lain. So susahlah nak ceraikan dia balik. Okay. Baik, seterusnya straw. Kamu sedut air dekat bahagian dalam cawan ini. So, pressure dekat bahagian dalam cawan ni akan jadi macam mana? Respon? Bila kamu sedut, pressure dia rendah ke tinggi? Dalam cawan? Rendah. Rendah. Pressure mana yang tinggi? Atmospheric pressure. Okey, atmospheric pressure yang tinggi. Okey, so atmospheric pressure akan menolak air masuk ke dalam straw tersebut. Okey. Baik. Dan cikgu pernah tanya pada kamu, kalau dalam straw ini, kalau kata kita buat lubang dekat bahagian sini. So, boleh sedut tak air tersebut? Respon? Boleh ke tak? Kalau kita buat lubang? Tak boleh. Tak boleh sedut. Sebab apa tak boleh sedut? Respon? Sebab apa tak boleh sedut? Pressure kat dalam dengan kat luar sama. Bagus Arif. Ya betul. Pressure luar dan juga pressure dalam dia adalah sama. Atmospheric adalah sama dengan air pressure di bahagian dalam straw tersebut. Kalau kita buat lubang dekat bahagian sini. Okay. Sebab itulah straw kamu tak ada lubang dekat bahagian dalam, dekat bahagian luar ni, dekat bahagian sini ke. Okay. Dia hanya sedut. So sebabkan itu air pressure dekat bahagian dalam ni akan jadi rendah. Atmospheric pressure tinggi, dia akan tolak air tersebut. Kalau kita ada lubang dekat bahagian antara straw tersebut, kamu tak boleh nak sedut air tersebut. Okey, baik, seterusnya sifon. Okey, sifon ini juga dah pernah terangkan kepada kamu. Sedut saja air ini, dia akan keluar saja terus. Disebabkan oleh bila kamu sedut dalam tube ini, pressure dia rendah ke tinggi dalam tube? Rendah. Rendah. Pressure mana yang tinggi? Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. So dia akan tolak air tersebut masuk ke dalam tube. Okey. Baik, seterusnya. Okey, shrink ni punya sama juga bila kamu tarik piston, low pressure dekat bahagian dalam, atmospheric pressure di bahagian luar yang tinggi, dia akan tolak. Okey, vacuum. Macam mana dia boleh sedut udara masuk ke dalam vacuum? Dalam vacuum tu low pressure. Okey, dalam vacuum tu low pressure. Pressure yang tinggi dekat bahagian mana? Low pressure dekat bahagian dalam vacuum. Pressure yang tinggi dekat bahagian mana? Ni low pressure dalam vacuum. So, pressure yang tinggi dekat bahagian mana? Respon? Atmospheric pressure.
Iya, atmospheric pressure lah yang tinggi dekat bahagian luar. So atmospheric pressure ni akan menolak air tersebut untuk masuk ke bahagian dalam vacuum. Sebab itulah dust-dust daripada luar ni akan masuk dalam. Dust akan masuk ke dalam. Sebab atmospheric pressure dekat bahagian luar tinggi. Sebab bahagian dalam vacuum ni dia dah jadi vacuum. Dan cikgu terang tadi kat kamu, vacuum ini bermaksud apa? No Sekali lagi, air. no air. Tidak ada udara. Okay, tidak ada udara. Bagus. Senang. Cepat je kamu faham kan? Okey, seterusnya nak buka apa dia ni untuk susutin ini. Dia perlu buat 2 lubang. Sebab apa kena buat 2 lubang? Untuk memastikan bahawa Senang nak keluar muka dulu. memanglah senang nak keluar. Itu bukan jawapan kalau apa dia ni dalam soalan tanya. Sebab apa kita buat 2 lubang ni? Sebab nak Air memastikan pressure dengan atmosphere sama. pressure dalam pressure dalam dan juga pressure luar adalah sama. Sebab tu kita buat 2 lubang. Okay. Kita buat 1 lubang saja, pressure luar lagi tinggi daripada pressure dalam. Sebab tu kalau kamu nak keluarkan ini susah. Sebab pressure luar tolak. Okey. Ambil dekat bahagian dalam ni. So kita kena buat 2 lubang. Okey. Untuk memastikan pressure luar dan juga dalam adalah sama. Okey, seterusnya. Altitude dan juga atmospheric pressure. Makin kamu naik ke atas gunung, pressure makin Kurang. Okey, bila kamu naik ke atas gunung, pressure makin kurang. Bila kamu turun ke bahagian dalam air, pressure makin Tinggi. Okay, pressure makin tinggi. So sebabkan itulah ada eksperimen ini di mana kita blowkan bahagian dalam ni ada alkohol. Okay, kita blowkan akan ada bubble. Okay, bubble Bubble tersebut dia makin ke atas, volume dia makin bertambah ke makin berkurang bila dia naik ke atas? Respon? Makin bertambah. So kalau tengok balik pada relationship antara volume dan juga pressure. So volume makin tinggi, pressure makin Rendah. Bagus. Rendah. Okay, so kedalaman dekat bahagian sini kamu tengok kedalaman dia makin ke bawah dia makin dalam. So makin ke bawah pressure dia makin tinggi. So kalau makin ke atas pressure dia makin rendah. Betul lah, pressure makin rendah. So volume pun makin bertambah. Okay. So makin ke atas volume makin bertambah sebab pressure makin rendah. Kalau dalam air ataupun dalam liquid. Okay, baik, seterusnya. Sebab apa dam kita buat thick wall kat bahagian bawah? Makin ke bawah. Sebab kat bawah lagi tinggi pressure. Okey, kat bawah lagi tinggi pressure. Okey, sama juga submarine, sama juga macam diver kena pakai special suit. Okey. Okey, air ni water akan spread out lebih lagi ke bahagian bawah sebabkan oleh pressure lagi tinggi dekat bahagian bawah. Okey. Habis untuk chapter 8, revision untuk chapter 8 dan juga chapter 6. Okey. So, kejap. 25 orang je dekat pasal pula. Okey, Amirul. Tolong respon Amirul, tolong check attendance Ya cikgu. Okey, tolong check attendance berapa orangnya tadi daripada awal sampai akhir tadi kamu tengok. Okey. So habis untuk chapter 6 dan juga chapter 8. Itu yang akan masuk untuk exam kamu. So exam kamu dia akan ada objektif, dia akan ada struktur. Tapi kamu jangan risaulah, struktur tersebut soalan-soalan dia soalan yang direct saja. Dia taklah terlalu sukar. Kalau kamu study, kamu boleh jawab. Okay? So, cikgu doakan yang terbaik untuk kamu. Cuma untuk formula-formula tu tolong ingatlah. Formula untuk buoyant force contohnya. Formula untuk moment of force. Sikit saja, tak banyak pun formula yang ada untuk dalam silibus yang kita dah belajar untuk ujian selaras ketiga kamu ni. Okay? So, buat yang terbaik untuk exam kamu. Cikgu doakan yang terbaik untuk kamu. Dan dalam sebelum nak exam tu, kalau ada benda yang kamu tak faham, boleh tanya PM cikgu direct. Okay, baik. So itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Jumpa lepas daripada exam nanti. Okay? Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.